Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita 99 Usul Dirayah Hadis, satu panduan bodoh untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu'. Jilid pertama dia oleh Maulana Muhammad Asri Muhammad Yusuf. Kita dalam daftar usul sekarang. Kita nak bincang daftar usul ataupun ringkasan. Kepada usul-usul ni, tajuk-tajuk yang kita bincang sebenarnya, apakah kaedah-kaedah kita nak kenal hadis tu dhaif ataupun hadis tu palsu. Okey, usul pertama kita bincang sikit, cuma kita ulas sikit lah. Kita biar satu cukup lengkap dah. Usul, sampai 40 usul kita bincang dah. Jadi nak sampai ke 99 ataupun lebih ke, kitab lain lah. Maulana Asri tengah buat lagi. Tak tahulah, makin 3-4-5 tahun, 10 tahun, tak tahu tak. Tapi kita sudah ni lah. Kita daftar usul. Usul pertama, hadis-hadis yang bercanggah dengan kebesaran Allah Taala dan menyerupakannya dengan makhluk. Seperti berjisim, berkafiat dan sebagainya. Tu kalau nampak pemanusia lah Tuhan ke apa. Tu secara umumnya hadis tu hadis dhaif atau palsu dah. Kecuali apa tersebut dalam Quran dan sabit dalam hadis-hadis sahih. Dah, setelah diisbatkan tetapkan makna zahirnya. Ia sama ada ditafiqkan, diserahkan hakikat maknanya kepada Allah. Hakikat makna itu serah kepada Allah. Hakikat makna, hakikat yang terperinci. Zahir dia, secara zahir kita terima je isbat sifat Allah, tetapkan itu sebagai sifat Allah SWT. Atau ditakwil, kita tak kenalah kecuali terpaksa benar dah. Oleh ulama besar lah. Ulama 4 mazhab dulu tak. Jangan nak main-main kok silah dah. Di samping diyakini bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai suatu apapun daripada makhluknya. Itu kaedah tafwid salah. Bukan tafwid ni tafwid makna, tafwid hakikat, bukan tafwid tafwid apa panggil jemalah ke apa istilahnya. Maksudnya tafwid dari segi hakikat makna dah terperinci. Serahkan makna pada Allah Taala dari segi makna yang hakiki yang terperinci. Makna secara umum atau zahir tu diisbatkan, ditetapkan. Itulah salah lah. Jadi pelik-pelik, nampak berjisim pelik, nampak Tuhan ni manusia ke apa, tu dikira hadis palsu lah ataupun hadis lemah. Palsu lah secara umum dah. Usul kedua, riwayat-riwayat tidak sesuai dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengaitkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nabi ni hina sangat dah. Seperti Nabi ni dikatakan Nabi tidur di rumah Ummah Hani dah. Dalam selimut dah. Masa Isra' Mi'raj dah. Riwayat daripada Ibn Ishaq. Nampak Nabi ni macam tidur di bini orang macam-macam dah. Nampak hina Nabi dah, mengaibkan Nabi. Ataupun kisah Nabi Daud dah. Nak bunuh panglima perang dia kerana nak ambil bini orang dah. Tu cerita-cerita karut yang menjatuhkan maruah para Nabi dah. Usul ketiga, hadis atau riwayat tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan Nabi-Nabi dan mengaibkan Nabi-Nabi lah. Macam cerita saat ni lah. Nabi Daud nak bunuh, nak perangkap panglima perang dia, nak ambil bini panglima perang dia. Tu karut. Riwayat tersebut palsu lah. Israiliyat yang palsu lah. Usul keempat, hadis-hadis atau riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka dan mengaibkan mereka. Seperti menampakkan mereka sebagai makhluk yang bodoh. Talqin kan tak boleh nak tanya dah. Atau buat apa amalan tertentu, malaikat tak boleh tanya dah. Bodoh malaikat jadi. Tak betul lah dah. Telah tersalah dalam melaksanakan tugas menderhaki Allah, melakukan dosa tidak maksum. Macam cerita Harut-Marut lah. Malaikat zina, Nabi jadi apa, katakan malaikat zina lagi apa, tak betul lah. Dan sebagainya, semuanya adalah palsu dan karut-marut. Begitu juga dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat seperti kartun-kartun dan menyatakan kejadian mereka daripada selain nur, cahaya. Semua tu ada hadis palsu ataupun dhaif, palsu lah secara umum. Usul kelima, kaedah kelima dah. Hadis-hadis yang menggugat kemutawatiran Al-Quran, tawaturul Quran, dan menampakkan Al-Quran tidak terpelihara daripada tokoh tambah. Pengurangan, pemesongan dan penyusupan pihak-pihak tertentu. Baik dari kalangan jin, syaitan dan manusia atau manusia, mestilah ditolak dah. Macam cerita Gharanik dah. Mana Nabi salah sebut dah, tukar ayat dah. Lepas tu, macam puji berhala pakat sujud belakang dah. Tu Gharanik tu. Pada Ibn Hajar, dia ta'awil nak terima juga. Tu melampau lah. Habis ulama kritik dia dah. Syekh Albani pun kritik semua dah. Ramai lah ulama kritik. Tak betul tu. Karut dah hadis orang ni. Atas dasar apa pun. Hadis tu tak boleh dikuatkan dah.
Hadis tu dhaif ataupun palsu, silap. Kerana ia sama ada merupakan hadis maudhu' palsu atau paling tinggi pun menurut penilaian setengah ulama hadis hanyalah hadis dhaif. Usul ke-6, semua hadis datang dari riwayat yang mengandungi unsur tahrif ma'nawi atau pemesongan makna Al-Quran adalah palsu dah. Lailatul Qadar boleh Ramadan dah. Dalam Quran tiba-tiba dia pusing ambil satu ayat tu. Malam Lailatul Mubarakatuh tu dia dimasukkan sebenarnya Lailatul Qadar. Malam Qadar bulan Ramadan tiba-tiba tukar pada malam nisfu Sya'ban dah. Tu tahrif ma'nawi. Telah pesokkan makna Quran dan tukar pada makna lain. Hadis seperti ini jika teliti tentu bercanggah dengan Al-Quran dalam Al-Quran yang lain dan atau hadis Rasulnya yang sahih yang lain. Jadi dalam hadis sahih bercanggah. Hadis tu hadis yang riwayat tu contohnya nisfu Sya'ban lah. Nisfu Sya'ban dah. Ataupun nisfu Sya'ban lah banyak yang kata riwayat tu adalah ramai lah ulama pakai tapi sebenarnya tu itu adalah palsu dah. Tak betul. Nisfu Sya'ban ada unsur Syiah sebenarnya. Sebabnya Imam Mahdi je lahir pada nisfu Sya'ban mengikut Syiah. Usul ketujuh, riwayat-riwayat yang bercanggah dengan ajaran dan kenyataan Al-Quran yang terang dan muhkam. Bercanggah terus ni. Al-Quran ayat lain, riwayat lain. Ni juga adalah tanda yang jelas itu ada hadis palsu. Usul ke-8, hadis yang menyebutkan secara terperinci kelebihan setiap surah dalam Al-Quran dan pahala yang diperolehi orang-orang yang membacanya secara khusus. Kebanyakannya adalah maudhu', paling tinggi pun ia hanya dhaif. Ada kecuali sikit je dah. Kebanyakannya hadis-hadis kelebihan setiap surah ni kebanyakannya maudhu' ataupun palsu. Sebabnya memang dicipta oleh pokok tasawuf ni untuk menggalakkan manusia baca Quran. Memang banyak dicipta. Jadi sikit sangat yang sahih kau sikit sangat lah. Bila-bila sikit sangat lah. Ada bersenarak lah. Usul ke-9, riwayat-riwayat bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Orang-orang yang benar-benar mengerti bahasa Arab akan dapat membuat kesimpulan bahawa hadis itu tidak mungkin keluar daripada seorang yang terkenal dengan kefasihan dan ketepatannya dalam menggunakan bahasa Arab fusha. Bahasa Arab baku seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah baca ni laulaka tu. Sepatutnya laula anta dah. Adalah perbahasan tak kena laulaka dah. Jadi di segi bahasa Arab ni kalau orang ngaji tahu ni bukan bahasa Arab betul ni salah ni. Jadi memang ikut kaedah bahasa Arab salah, tak mungkin tu kata-kata Nabi dah. Tak betul tu salah lah, kena mengaji dah. Tak boleh. Hak tak mengaji dah mengikut kaedah bahasa Arab betul-betul memang salah benda gitu dah. Usul ke-10, riwayat-riwayat yang bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman serta pengamatan manusia seperti terung adalah penawar segala penyakit dan lain. Terung ni jadi sejuk. Banyak buat jadi sakit orak dah. Sakit tubuh lah macam-macam orang ngandu tak boleh lah. Jadi angin lagi apa jadi tak betul lah. Kenyataannya bercanggah. Hadis-hadis kata penawar senyap penyakit terung ni karut lah. Bercanggah lah. Usul ke-11. Riwayat-riwayat bercanggah dengan akal yang sihat dan sejahtera juga tidak sahih. Dah. Boleh dikatakan akal yang sihat dan sejahtera itulah yang menjadi asas utama bagi semua usul dirayah lain. Semua kau yang kita bincang ni, semua tu melibatkan akal lah. Kita guna akal di dirayah ni. Tak logik dengan akal, tak logik. Bagi tak logik dengan akal, benda tu hadis tu dhaif atau palsu dia. Atau palsu atau dhaif. Ia boleh juga kita namakan sebagai hukum logik. Bagaimana pun akal jadikan asas untuk usul dirayah itu hanya berperanan dari perkara-perkara yang dapat dijangkaunya saja. Bukan perkara ghaib yang sahih dah. Benda hak bercanggah dengan akal yang logik, yang zahir, yang kita boleh cek dah. Dan dalil tidak kuat pula dah. Usul ke-12, riwayat yang mencela dan memburuk-burukkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atau sahabat-sahabat baginda yang mulia. Khususnya sahabat-sahabat besar yang terlibat dalam peristiwa bersejarah. Ada sahih yang menyatakan kelebihan dan keutamaan mereka pula terdapat dengan banyak sekali. Tiba-tiba sahabat berkenaan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau perlakuan tertentu yang menunjukkan mereka menderhaki perintah Allah dan Rasulnya. Mereka digambarkan sebagai orang yang gila kuasa mementingkan kehidupan dunia, bersepakat dalam melakukan maksiat, mengubah sunnah atau suatu sistem yang direstui oleh baginda dan lain-lain. Semua hadis-hadis seperti itu sama ada dhaif ataupun maudhu'.
Contohnya kita cerita Aisyah disalak oleh anjing Hawab dah. Sebenarnya tempat tu tak wujud pun antara Madinah dengan ataupun Mekah dengan siapa ke ataupun Madinah siapa ke Basrah tu tak wujud tempat nama Hawab ni. Semua orang dok kaji ke apa memang tak wujud nama Hawab. Anjing-anjing Hawab saja ke menyalak, tempat lain tak menyalak ke tak? Ada. Peristiwa tu hanya kalau sabit dengan satu riwayat sejarah, iaitu cerita di kuasa Mekah ni, kuasa pokok murtad dia, pokok nabi palsu. Ada dah satu riwayat tu tapi tidak hak tina juga, tapi bukan Aisyah ni. Nabi palsu dah hak tina nabi palsu tu. Ada lah kaitan Hawab situ, ada kuasa bawah daripada Mekah ni. Jadi tidak mungkin dah daripada Madinah Aisyah nak pergi ke Basrah tiba-tiba lalu kat Mekah bawah daripada Mekah lagi dah. Ataupun orang kata lah tak kait dah. Jadi benda tu nampak senang hadis-hadis yang direka dah, disambung, diambil daripada cerita lain, masuk ke dalam peristiwa lain sehingga nampak Aisyah ni sebagai jahat lah dah. Ni banyak ustaz-ustaz kan tak tahu dia nak bercerita ni Hawab. Benda tu karut dah. Hadis tu karut marut dah. Begitu juga kisah-kisah sahabat-sahabat lain lah. Muawiyah ni start dengan pemerintahan beraja dah. Karut juga. Apa maksud sistem pemerintahan beraja? Keturunan. Lepas Yazid tu bukan adik-beradik anak kepada Yazid. Jadi tidak semesti. Lepas tu ada sepupu dah. Ada anak beranak lain. Jauh. Tidaknya beraja sistemnya. Beraja kita ni kan keturunan betul-betul. Jadi benda tak jelas dah. Sistem beraja ni molek tak molek ni kita tengok. Raja ni pemerintah, benda sistem yang boleh bertukar presiden ke raja, presiden tu macam raja juga. Cumanya ada zaman perang antara British, raja British dengan rakyat dia tu. Timbullah kuasa eksekutif itu kepada Perdana Menteri dia. Raja ni ada kuasa yang tertentu saja dah, tidak menguruskan semua perkara. Disebabkan peperangan itu jadi tertiru habis lain. Dekat raja zaman dulu serupa dengan presiden. Jadi raja bertenaga satu sistem yang baru. Jadi benda tu payah dah. Ada dok gag demokrasi ni syirik lah dah. Bukan sistem Islam. Bagi pemerintahan ni bagi yang fleksibel dah. Sistem pemerintahan dah. Beraja tak beraja beza mana. Khalifah ni beraja beza mana dah. Jadi tu karut mengatakan Muawiyah mengasaskan sistem beraja karut dah. Beraja kat mana? Apa beza dengan sistem Khalifah Abu Bakar Umar? Yazid je anak dia. Lepas Yazid tu bukan anak pada Yazid dah. Bukan macam raja kita. Jadi payah nak definisikan apakah maksud sistem beraja sebenarnya. Jadi nak mudahkan hadis Safinah akan 30 tahun tu pun karut juga. Safinah membai'ah Muawiyah juga. Safinah tu apa kaitan dengan riwayat dia 30 tahun? 30 tahun tu betul ke? Sistem beraja yang mencengkam macam kuku besi dah. Sedangkan pemerintahan Muawiyah lah amil. Paling amil. Umat Islam tidak lagi bersekenter sama sendiri. Perang dengan kafir. Dia tak perang sama sendiri dah. Benda tu kita kena jangan tertipu. Ini cerita-cerita nak menjatuhkan sahabat. Okey, usul ke-13. Riwayat-riwayat menyatakan sahabat tertentu dihukum atau dihina dan dimalukan sama ada di dunia maupun di akhirat kerana sesuatu tidak jelas salahnya menurut syariat. Ia sama ada maudhu' ataupun tidak pun dhaif. Macam kisah Abdul Rahman bin Auf merangkak nak masuk syurga ni. Karut tu riwayat tu karut ada palsu dah. Takkan semua orang paling awal kaya tu Abdul Rahman bin Auf masuk syurga. Paling kaya pun paling awal pun merangkak-rangkak. Orang kaya lain lagi berat. Cerita tu karut dah. Tak betul lah. Bukan Abdul Rahman bin Auf kaya. Abu Bakar sebelum tu kaya. Tak kaya lah jadi pemerintah dia. Umar pun kaya sebelum tu. Dapat tak kaya semula lah. Sahabat besar lain semua kaya. Abu Hurairah pun hak sesak dulu jadi kaya lepas tu. Semua jadi sahabat-sahabat kaya. Tiba-tiba ada hadis ni. Sahabat ni tak takut ke merangkak-rangkak nak masuk syurga. Jadi kita kena mikir dah. Logik. Kena ada buah logik. Jangan tipu kok ustaz tu guru dah. Kita luas sikit mikir ni cerita gabar terima saja dah. Tak boleh nak tapis. Kalau gini kan? Kalau gini kan? Kita fikir sikit.
Okay, usul ke-14. Dikira palsu juga hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang suatu peristiwa. Dan dikatakan orang-orang tertentu ada dalam peristiwa itu. Padahal dia telah pun mati sebenarnya sebelum peristiwa tersebut. Atau dia belum lagi lahir pada masa itu. Atau umurnya belum lagi layak untuk dikaitkan dengan peristiwa berkenaan. Dia tak wujud lagi ataupun mati dah. Adalah beberapa riwayat saya tak ingat dah. Yang ada tu. Nama ke apa ya? Anak Abu Bakar ada. Abdul Rahman bin Abu Bakar ke apa? Nama anak Abu Bakar. Dikaitkan peristiwa tahun 70 Hijrah. 70 Hijrah. Setiap kali mati umur 30 Hijrah. 40 Hijrah. Gitulah. Lama sebelum tu dah. Macam mana dia boleh ada dari peristiwa dari riwayat tersebut? Jadi benda tu karut dah. Karut. Kita boleh tahu. Karut macam mana wujudnya. Soal peristiwa Muawiyah nak lantik Yazid juga apa dah. Sedangkan lama dah sebelum tu. Mati Abdul Rahman ni tak? Anak Abu Bakar ni. Jadi kita tahu benda tu cerita tu karut dah. Dan adalah beberapa peristiwa lain tak lahir lagi tu. Dah kecil benar lagi ataupun tak lahir lagi. Tiba-tiba ada peristiwa tu. Kait dengan dia ni. Tak logik lah. Begitu juga. Nabi Abbas. Apa saudara Nabi tu nampak Nabi main dengan bulan dah. Cakap dengan bulan. Bergembira dengan bulan. Lepas tu kisah masuk Islam. Sedangkan Abbas ni umur ni sama tua lah. Sama ataupun setahun tua daripada Nabi sikit dah. Dan Nabi umur setahun, dia umur 2 tahun. Dia reti ke tak dah. Dalam buai ni dah. Sama-sama baby dah. Lepas tu, dia masuk Islam lewat pembukaan kota Mekah. Kalau ingat peristiwa tu, tak kira dia masuk Islam tahun 8 Hijrah. Masuk pembukaan Mekah. Sepatutnya masuk Islam, masuk memula terima tu lah. Mula-mula Nabi berdakwah. Jadi benda tu kenapa karut dah. Termasuk juga di bawah usul ini seseorang yang dikatakan telah meninggal dunia sudah sekian lama. Padahal tersebut dalam riwayat sahih bahawa dia masih lagi hidup bertahun-tahun misalnya selepas itu dah. Ini pun ada juga dah. Cerita tu katanya mati dah. Padahal cerita tu sebenarnya hidup lama lagi dah. Jadi kena perhati. Benda tu kena perhati dah. Jangan kita anggap remeh dah. Dirayah ni penting dah. Dia tidak semestinya sanak saja dah. Sanak. Kadang-kadang kena cek juga di segi dirayah. Dari segi logik dia. Kritikan matan hadis dari segi logik dia. Usul ke-15. Ada hadis atau riwayat mengemukakan suatu peristiwa atau perkara yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli sejarah. Dan sekian ramai ulama hadis yang muktabar. Terutamanya apabila ada hadis yang sahih yang membatalkannya. Semuanya sama ada maudhu' atau hadis. Ataupun dhaif. Jadi bercanggah dengan ahli sejarah. Kesepakatan ahli sejarah. Contoh ke apa? Pusat ni lah dah. Abdul Rahman bin Abu Bakar banyak lagi lah contohnya. Jadi bercanggah. Yang nak peristiwa tu tak wujud dah. Dia tak ada dah. Mati dah gitu ke. Ataupun lama mati tiba-tiba baru ada. Macam-macam lah. Pusat dia kan. Apa yang usul ke-14. Usul ke-16. Hadis yang menyebut Aisyah dengan Humairah atau beliau radhiyallahu berdiseru oleh Nabi SAW dengan ya Humairah. Kebanyakannya maudhu'. Palsu belaka dah. Paling ringan pun ia daif. Ini adalah pandangan segelintir ulama. Segelintir ulama dia kata daif. Kebanyakan ulama kata maudhu' palsu ni. Ya Humairah ni. Kebanyakan ulama hadis mengatakan semuanya maudhu'. Kecuali satu hadis saja. Satu hadis yang Ya Humairah betul tu iaitu ketika Nabi tengok. Aisyah tengok tu asal. Tengok apa? Peristiwa orang tunjuk ke orang Habsyah di masjid. Waktu saja dah. Hak lain tu tak ada dah. Semua tu hadis palsu. Selain daripada peristiwa tersebut. Ya Humairah ni hadis lain palsu. Usul ke-17. Hadis-hadis yang bermula dengan suruhan Ya Ali. Maudhu' atau da'if. Semuanya kecuali satu hadis saja kerana ia sahih. Sahih iaitu Ya Ali ni. Pasal Nabi kata engkau di sisiku seperti Musa. Harun di sisi Musa dah. Di Ali ni seumpama Harun. Musa tu Nabi. Nabi SAW pun Nabi dah. Jadi tinggilah pakat dah. Seolah-olah macam jadi Nabi lah. Kerana pujuk Ali. Kerana Ali tidak dibawa dalam peperangan lah. Perangai apa itu. Sehingga Kak Ali ni ditinggalkan di mana ni. Jadi tu saja hadis yang sahih. Yang Ali lain tu kalau ada setengah kitab, ada satu kitab ni. Hak Kelantan, Ustaz Kelantan buat ni. Ya, riwayat yang Ali lah. Wahai Ali, nasihat Ali. Memang menarik kita tengok ni. Tapi kata tu, wahai Ya Ali belaka. Semua Ya Ali tu, semua tu hadis palsu dia. Ya Ali, semuanya hadis palsu. Secara umumnya. Dhaif ni jajar secara umum palsu lah. Yang sahih satu je. Peristiwa Nabi
pujuk Hasan, pujuk Ali. Ya, Ali sebab anak Ali tinggalkan di Madinah dan Nabi nak pergi perang tu, Nabi kata macam Harun dengan Musa Ali tu. Itu dah hadis sahih lain karut berlaku dah. Usul ke-18, usul suatu peristiwa yang disebutkan dalam suatu riwayat akan dikira tidak benar dan mungkar apabila bercanggah dengan apa yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Riwayat tu bercanggah dengan hadis sahih lain, maka itu adalah hadis mungkar, hadis karut dah. Mungkar. Usul ke-19, hadis-hadis tentang kelebihan mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang sahih, bahkan tidak ada satu pun yang dhaif. Semuanya maudhu' dan palsu. Ini jelas terang dah. Oh, ni logik lah. Zaman Nabi, zaman sahabat tak pernah wujud sambutan Maulid ni. Zaman Maulid hanya wujud di kerajaan Syiah Fatimiyah, Qaramitah ni dah. Iaitu di Mesir ni. Jadi kerajaan itulah pertama kena buat 300 hijrah lebih 300. Hijrah 360, 300 lebih lah 360. Baru wujud dah. Lepas tu tak buat lah ahli sunnah tak buat. Start ahli sunnah ni pada tahun 500 lebih hijrah dah. Kau 500 lebih? 500 lebih ke 500 lebih dah hijrah. Barulah kerajaan Muzaffar dah. Raja Muzaffar dah. Jadi raja tu baru start dah. Dia kata ahli sunnah tapi kuat sufinya. Sufi ni pula banyak terpengaruh dengan Syiah lah. Jadi dia buat perista yang kuat-kuat lah. Bazir lah, kuat majlisnya. Zaman dia lah baru start dah. Sebelum tu tak wujud lagi sambutan Maulid. Dan macam mana ada kelebihan? Kalau ada kelebihan tu maksudnya hadis tu palsu lah. Okey, seterusnya. Usul ke-20, hadis-hadis yang dianggap sebagai sandaran dan punca bagi amalan dan upacara haul. Haul ni sambut kematian hari kematian. Tidak ada satu pun yang sahih dan sahih. Adapun hadis sahih yang sering dikemukakan, ia tidak lebih daripada menyatakan Nabi SAW pergi berziarah ke kubur para syuhada Uhud di semata-mata. Ini perangai ahlul bid'ah. Dia ambil hadis sahih yang cerita umum dah. Nabi pergi ke kubur Uhud dah, para syuhada di Uhud. Nak doa ziarah kubur, dia pun kait dengan haul. Apa kaitan haul ni? Dia kaitnya kiyah mari dah. Nabi pun tidak sambut pada berziarah pada tarikh tertentu dah. Berapa bulan-bulan tak ada. Ia sama sekali tidak menunjukkan amalan haus dengan makna yang dimaklumi sekarang. Tak ada kaitan haus. Jadi sekarang ni habis haus dah. Haus raja lah, haus tok guru, tok wali banyaknya. Raja tu sikit je. Ni hak kuat mana tok guru. Tok guru ada sama lah. Tok wali, tok guru sambutan haus dah. Usul ke-21, riwayat menyatakan nur Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk pertama dan ia merupakan punca bagi kejadian seluruh alam semesta, semuanya maudhu', semuanya palsu. Nur Nabi Muhammad. Kata nur Nabi makhluk pertama semua terpalsu dah. Mungkin doa palsu belaka dah. Riwayat daripada dia kata Musannaf bin Abdul Razak ke apa? Musannaf Abdul Razak cari tak jumpa dah. Semua tu adalah rekod. Ada ustazah dulu gege bising dah. Dia cerita tu daripada kitab tu dah. Sedangkan tokoh sufi dah. Tokoh sufi pun kritik tak betul dah. Bahkan yang dikatakan boleh pengantar pun tarik balik dah. Nama apa tu? Hak lawan Syekh Albani dah. Anak murid pada Siddiq Rumari jugalah. Alah nama apa dah. Tak ingat. Jadi dia pun tarik balik dah. Tokoh-tokoh anti Wahabi yang tu pun tarik balik dia tak betul. Benda tu memang mereka memang palsu dah. Disandar pada kitab tersebut. Kata Nur Nabi Muhammad ni dah. Dan semua tu adalah palsu. Yang sahihnya qalam ataupun arash ke apa. Itu je sahih dah. Hak lain tu tidak betul lah. Kejadian pertama ni. Usul ke-22, riwayat memperlihatkan keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi SAW. Begitu juga riwayat-riwayat menyatakan keajaiban yang dialami oleh ibunda Nabi SAW semasa mengandungkannya. Boleh dikatakan semuanya maudhu' dan dusta. Paling tinggi punya doa. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Cerita Nabi Kaisar terbalik dalam kitab Rahilul Makhnum ada dah. Berhala jatuh lah, api majusi terpadam lah.
Semuanya tak betul dah. Maudhu'. Begitu juga peristiwa apa mak Nabi nampak cahaya keluar lah macam-macam. Peristiwa pada mak Nabi pun pelik-pelik banyak dah. Semuanya palsu. Sebab benda tu tidak diceritakan. Siapa minum 40 pun Nabi tak cerita dah. Tiba-tiba ada riwayat tersebut. Benda tu rekaan. Usul kedua ketiga, riwayat-riwayat menyatakan akal sebagai kejadian pertama adalah maudhu' semuanya. Jadi akal makhluk pertama tu orang-orang ilmu kalam ni. Orang terpengaruh dengan Aristotle, Plato ni, dia akan mengagungkan akal lah. Pasal dia anggap akal ni hebat dah. Akal ni mikir ni hebat. Jadi benda yang pertama dicipta akal bagi dia lah. Sekali reka cipta hadis lah. Riwayat riwayat menyatakan kelebihan dan keutamaan akal pula paling tinggi pun hanya doa. Tak lagi pada sahih lah doa. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Namun ini tidaklah berarti Islam tidak menghargai orang-orang yang menggunakan akal dan fikiran. Bukanlah Islam tolak akal fikiran. Tapi nak sandang ke Nabi tak boleh. Dah. Banyak sekali penghargaan dan sanjungan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berfikir. Orang-orang yang berakal dan menggunakan fikirannya juga. Jadi katakan tahu menilai kejadian Allah dan seterusnya yang membawa mereka mengenai Allah. Allah SWT suruh kita perhatian ada. Nampak kehebatan alam. Macam mana Allah ciptakan kita sendiri pun. Berbagai rupa dah. Berjuta-juta ada beza dia dah. Tangan, sidik, apa. Cak jari ni lah. Semua orang berbeza-beza. Berbilion pun berbeza-beza. Tak serupa sahabat dah. Macam mana Allah boleh buat dah. Bagaimana pula dengan suara, dengan apa nak Allah cipta dah. Hebat. Makhluk dalam laut dah. Dalam kedalaman tertentu, ikan pauh dengan sotong boleh pergi dah. Ikan dalam tu. Dalam lagi tertentu, ikan pauh apa sotong sekorita tak pergi dah. Dia adanya ikan-ikan hak pelik dah. Ada cahaya pula. Sebab tu tak ada lapu lah sunah. Ikan lain tak lagi tekanan tinggi. Remuk hancur kena kenyek ke tekanan air dah. Jadi macam-macam Allah buat. Dalam laut pun pelik sangat. Okey, begitu kita tengok tu, kita akan berfikir dan sehingga kita akan merasakan alam ni, bumi ni, Allah yang jaga. Oksigen, karbon dioksida, kesesuaian untuk kita hidup ni, Allah yang bagi hidup kita ni. Tak ada apa-apa pun kita dah. Jadi benda tu akan merasakan kehebatan Allah, kehebatnya berkuasanya Allah Ta'ala sehingga kita perlu bergantung dengan Allah. Jadi benda tu molek guna akal dah. Yang tak maunya kita menggunakan hadis-hadis palsu untuk disandar kepada Rasulullah SAW. Kelebihan akal tak boleh nah. Usul ke-24, hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bunga-bunga tertentu seperti bunga ros dan lain-lain semuanya maudhu'. Bunga ni ada faedah tertentu, semua palsu. Nabi tak cara ke bunga-bunga Kalau kelebihan bunga tu kalau kita jumpa tentulah itu hadis palsu. Macam kopi lah. Kelebihan kopi dah. Habis-habis tu. Kopi pun tak wujud zaman Nabi dah. Tiba ada kelebihan kopi. Begitu juga kelebihan bunga. Dah lah Mekah. Tak ada bunga gapah tak. Tak ada kelebihan. Tak ada Nabi tak cerita kelebihan bunga. Usul ke-25. Ada hadis yang menyatakan kelebihan minyak-minyak tertentu. Semuanya maudhu'. Ada minyak tertentu. Khasiat gini khasiat tu semua palsu juga. Usul ke-26. Hadis tentang kelebihan dan keburukan sayur-sayuran tertentu. Semuanya maudhu'. Demikian juga hadis yang menggambar kekelebihan sayur dalam suatu hidangan. Kerana ia boleh menghalau syaitan dan ia mengandungi khasiat-khasiat tertentu, semuanya maudhu' juga. Kecuali hadis tentang kelebihan cendawan, satu je. Jika anda mengiranya termasuk dalam senarai sayur-sayuran, kerana ada hadis sahih mengenainya, adalah Nabi cerita tentang cendawan dah. Sikitnya dah, kelebihan sikitnya. Lain tu semua palsu dah. Saya terung kau, saya gapo, kelebihan, kekurangan, kecelakaan pada sayur, semua tu palsu dah. Usul ke-27, hadis-hadis tentang kelebihan garam dan kelebihan memakannya sebelum dan selepas memakan makanan utamanya lain, semuanya maudhu' atau paling tinggi pun ia dhaif sangat, dhaif jiddan. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Makan garam sebelum makan kau tak. Setengah-setengah ingat dengar tabligh ajarlah, colek sikit ke apa dah tak atas lidah ke apa. Semua tu berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin tak saja dah. Hadis tu palsu juga dah. Jadi kita kena berhati-hati. Tak boleh bersandar. Garam ni kelebihan garam sebelum atau selepas makan semuanya palsu dah. Usul ke-28. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan permata-permata tertentu seperti permata akik, zamrud dan lain-lain atau kegunaannya, faedahnya, manfaatnya dan khasiatnya semuanya adalah maudhu' palsu. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Ni orang jual mata dah. Mata cicing tu ya.
Dia kata lebih mata ni akid ni nak. Sekali jadi tangkal, jadi syirik. Semuanya kait Nabi kata lebih hak ni semuanya palsu belaka dah. Tak ada yang sahih. Ni kau je kokal dah. Kau kokal pun nak kabit dengan Nabi, semuanya palsu kot dah. Tak boleh kait dengan hadis Nabi SAW. Dia lebih kepada membawa pada tangkal, membawa pada syirik. Walaupun dia ustaz jual dah. Ada ustaz jual dah. Dia jual tangkal syirik juga dah. Usul ke-9, kelebihan membela burung merpati atau ayam jantan berwarna putih. Hadis mengenainya tidak ada satu pun yang sahih, malahkan semuanya maudhu' dan karut belaka dah. Lebih perlu burung merpati yang gini, burung ayam jantan putih gini dah terjaganya. Rumah 40 buah lah dah. Macam-macam dah. 10 buah lah dah. Semua tu hadis yang palsu dah. Seolah jadi tangkal dah. Nate pun jadi tangkal dah. Usul 30. Tu pegang nate ke apa dah. Tak boleh masuk curi ke apa, jangan nak cari lah. Dah. Jadi syirik je, jadi tangkal juga lah. Usul 30. Hadis-hadis tentang kelebihan inai. Daun inai atau bunga inai dan kelebihan mewarnai rambut dan janggut serta misai dengannya dengan inai. Tidak ada satu pun daripadanya sahih daripada Rasulullah SAW. Kebanyakannya adalah maudhu' palsu, paling tinggi pun kedudukannya adalah dhaif. Inai dah. Kelebihan kau tak ada, palsu belaka dah. Dia kait Nabi lah, pakai Nabi pernah pakai tapi tidak mana pakai inai ke untuk kelebihan. Kalau kait Nabi kata kita hadis terpalsu dah. Usul ke-31, hadis tentang kelebihan berkhidab, memakai inai atau perwarna rambut, janggut dan misai serta keutamaannya yang luar biasa dan bukan alang kepalang. Lebihnya ni, khidab pakai inai ni. Serta dapat menghindarkan pemakainya daripada soalan mereka di alam barzakh dan sebagainya. Pakai inai, mereka jadi bodoh, tak boleh tanya soalan dia. Boleh dikatakan semuanya maudhu' palsu belaka ni. Tidak ada satu pun daripada yang sahih. Khidab ni lebih kurang inai lah. Artinya ikutlah, ni lebih sikit. Khidab ni luas daripada inai. Inai ni inai saja dan ni lebih kepada pewarna dah. Warna rambut, janggut, misai ada kelebihan, semuanya maudhu' Usul ke-32 dah. Hadis-hadis yang melarang memakai pewarna hitam untuk rambut, janggut dan misai dan mengancam orang-orang yang memakainya dengan bermacam-macam ancaman di akhirat nanti. Semuanya sama ada dhaif atau maudhu'. Dah. Demikian juga hadis-hadis yang menyatakan pewarna tertentu sebagai alamat orang Islam yang membezakan dengan orang kafir dia atau fasik. Pakai inai gini, orang Islam. Pakai gini hitam, dia kafir fasik dah. Ada pun 1-2 hadis sahih yang menganjurkan orang tertentu supaya tidak berkhidab dengan pewarna hitam. Maka ia mestinya, seharusnya, sewajibnya ditakwil dan dipakai sebagai sesuatu yang khusus dengannya kerana sebab-sebab tertentu. Payah ni. Sebenarnya walaupun mazhab Syafi'i kata tak boleh pakai khidab pewarna hitam rambut ke apa, masalah besar kalau kita terima pendapat tu. Haram, kata haram, masalah besar. Sebabnya sahabat pakar. Bukan zaman Nabi tu. Ramai sahabat besar pakar dah. Lepas zaman Nabi, tabi'in pun pakar, tabi'in pun pakar. Pakar-pakar belakang hidup berwarna hitam, rambut, janggut ni. Berat itu. Takkan sahabat besar tabi'in tu dah. Cumanya dalam masalah Abbas kepada Nabi, ke Nabi suruh jangan pakar, tak ingat dah. Jangan pakar khidab hitam tu. Ada sebab khusus lah. Mungkin takut tertentu, sebab tertentu untuk dia saja. Ada sebab lah. Mungkin untuk dia saja, mesti ada sebab dah. Mungkin kerana dia tertipu orang lain ataupun takut dia tertipu. Jadi kalau dengan masuk tertipu memang tak boleh lah. Pakai khidab pewarna hitam rambut, tiba orang tertipu. Kita tua dah, nampak muda tak? Nak nikah lagi kau. Kalau maksud gitu memang tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kata boleh untuk perai saja, tapi hakikatnya sahabat ni tak ada sebut tabi'in perai dia pakai sama-sama, mungkin masa perai dia pakai dah. Jadi benda gitu jadi masalah perbahasannya. Walaupun menyentuh pendapat mazhab Syafi'i, kita nambahan. Usul ke-33, ada hadis yang menyatakan kelebihan suatu daripada suatu yang lain, seperti kelebihanku daripada sekian-sekian benda. Semuanya maudhu', semuanya palsu. Paling tinggi pun ia dhaif kecuali satu hadis saja. Apa yang ingat kelebihan Nabi ni? Berilmu kau gak ingat. So aja. Hak lain kelebihan Nabi daripada tertentu semuanya hadis terpalsu semuanya. Usul ke-34, hadis-hadis tentang kelebihan dan faedah memotong kuku pada hari-hari tertentu. Juga hadis-hadis tentang kaifiat dan tertib, cara-cara dah.
kaedah dan tertib memotong kuku tidak ada satu pun yang sahih. Semuanya sama ada dhaif sangat ataupun maudhu'. Jadi tidak ada kelebihan. Hari apa kita rasa panjang, potonglah dah. Tidak ada, bahkan Jumaat pun tidak ada kelebihan khusus. Cuma ni kalau kita nak bersih, kita nak mandi, nak bersih setiap molek, tak apa dah. Lebih di segi situlah kita nak bersihkan diri. Tapi dari segi mesti hari Jumaat tidak juga. Asal kita rasa panjang kotor, gerak lah. Nah. Dan tidak ada kelebihan hari tertentu dan bala kau celaka kau ke hari tertentu tak ada kaitan dah kat kuku dah. Usul ke-35 dan tidak ada satu pun hadis sahih atau hasan tentang kelebihan sembahyang sunat khusus dengan kaifiat dan bacaan-bacaan tertentu pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap malam dalam seminggu dah. Kalau ada pun hanyalah hadis maudhu' saja dah. Dah. Hari Rabu pun sembahyang gini kau gapo kau. Dah. Hari ataupun malam nisfu Syaban atau malam solat ghaib kau dah, solat rajab pertama. Ganan Bila Jumaat pertama bila rajab ganti ganan. Jadi hadis solat ghaib kau dah 100 rakaat kau. Nisfu Syaban kau semua tu hadis palsu belaka dah. Usul ke-36, riwayat-riwayat menyatakan kelebihan sembahyang pada hari atau malam bagi bulan tertentu seperti sembahyang ghaib pada malam tertentu di bulan Rajab. Sembahyang Asyura dan lain-lain semuanya maudhu', semua palsu nah. Kecuali sembahyang tarawih pada malam-malam di bulan Ramadan sahaja kerana ada hadis yang sahih mengenai ini. Sembahyang khusus untuk sembahyang ni fardu tu sukulah dah. Sembahyang khusus ni hanyalah sembahyang tarawih. Hal lain tu tidak ada ghaib ke Asyura ke dah. Nah. Semua tu hadis-hadis palsu dah. Usul ke-37 beriwayat menyatakan kelebihan bulan Rajab. Serta kelebihan berpuasa pada bulan Rajab dan beribadat padanya secara khusus. Tidak ada satu pun yang sahih. Ia hanya berkisar di sekitar dhaif dan maudhu' saja. Jadi tak ada kaitan. Ada lebih besar, pahala besar ke riwayat tu. Walaupun pada amal pun tidak ada yang sahih. Dhaif dan maudhu' saja dah. Dhaif pun berat-berat dah. Rajab ni bulan yang diagungkan oleh orang jahiliah. Umar godel dah. Pukul orang yang puasa hari bulan Rajab. Kerana kait dengan amalan jahiliah yang besar ke bulan Rajab. Begitu juga tentang apa kata? Sofa dah. Sofa pun orang jahiliah juga yang anggap sia dah. Dalam Islam tidak ada bulan sia macam perfum putih ni. Orang Arab pun dipanggil bulan Safar sia dah. Tapi tidak dah. Nabi kahwin Aisyah bila Safar ke apa tak ingat. Jadi nak ceritanya tidak ada kaitan dengan sia walaupun bulan Safar dah. Begitu juga Rajab. Tidak ada kelebihan khusus. Ni orang boleh Safar ke? Boleh bala ni. Full celaka. Bulan Rajab pula boleh ibadah mengikut orang jahiliah dulu. Okay, usul ke-38 dah. Ada hadis yang menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban, kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam tersebut. Dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Semuanya sama ada maudhu' atau dhaif sangat. Palsu belaka dah. Dhaif sangat. Nisfu Sya'ban. Setengah ulama mengecualikan satu sahaja hadis, mereka mengatakan ia sahih atau hasan. Padahal sebenarnya ia juga ma'lul dan tidak sahih. Dhaif juga dah. Itu hadis. Tidak diampunkan dosa kecuali diampunkan dosa pada nisfu kecuali orang yang skenter ke apa dah. Adalah hadis dah. Orang yang baluh ke apa dah, ada berapa pengecualian. Hadis tu tak sahaja tu dah tak. Dia dikuatkan oleh Syekh Albani dan Syekh Syu'aib. Mana tak ingatlah. Cari panjang pula dah. Tak jumpa dah. Tapi biarlah. Yang pentingnya hadis tu dhaif atau maudhu' lah. Tidak ada sahih. Termasuklah hadis tu lah. Walaupun Syekh Syu'aib Arnaud ataupun Syekh Albani menguatkannya kerana jalur dia banyak, turuk dia banyak. Tapi semua jalan-jalan tu sangat-sangat bermasalah. Dia tidak boleh sokong-menyokong antara satu sama lain. Dan ada maksud. Ilat penyakit dia ada usul-usulnya, usul syiah lah. Usul-usul penyakit syiah ni. Jadi dia tidak boleh dikuatkan sehingga dia tetap berpenyakit hadis tersebut tidak sahih. Nisfu Sya'ban ni
Ada tokoh-tokoh hadis besar yang mengkritiknya, mengkaitkan dia dengan kelebihan yang direka-reka oleh golongan Syiah yang masuk ke dalam ahli sunnah jemaah. Ada unsur-unsur tersebut dah. Okey, seterusnya unsur ke-9, riwayat-riwayat menyatakan kelebihan beribadat khusus pada malam 2 hari raya dan makbul doa pada 2 malam tersebut. Tidak ada satu pun yang sahih. Boleh dikatakan semuanya maudhu'. Kalau ada pun yang dhaif, maka ia dhaif sangat. Ini cerita orang banyak berhujah dengan kata-kata Imam Syafi'i sendiri dah dalam kitab Al-Umur dah, Balaghat. Balaghat Imam Syafi'i itu Balaghana Balaghana lah. Lewat Balaghat ni hanya Imam Malik hak kuat sikit. Tu pun ada yang dikritik dah. Balaghat Imam Syafi'i banyak sangat yang bermasalah. Dhaif, secara umum dhaif. Sangat bermasalah Balaghat Imam Syafi'i kerana tok guru dia tu bermasalah, bukan dia masalah. Riwayat tu bermasalah. Imam Syafi'i ni buat kitab, secara umumnya kitab fiqh dia, kitab macam kitab hadis lah. Kita bukan kitab fiqh lah ni, kitab fiqh dulu. Imam Syafi'i hadis saja lah. Macam kitab hadis lah. Jadi cara Imam Syafi'i berhujah berdalil. Cara dia berhujah dalil. Cara Imam Syafi'i ajar kita nak bermazhab dengan hujah dan dalil. Bukan dengan cara kata-kata pendapat saja lah. Tapi dalam banyak-banyak tu adalah dalil yang dipertikaikan, diperbahaskan. Itu satu masalah lain lah. Masalah. Ada unsur-unsur Syiah. Ada nisfu Sya'ban masuk salam tu tersebut dah. Ada 5 malam dah riwayat yang kata ada kelebihan. Tu Balaghat lah Imam Syafi'i. Dah ada riwayat juga. Riwayat tu lagi berat dah. Okey, usul ke-9. Sana lah. Hujan lah nak. Usul ke-40, hadis-hadis yang menyebutkan bulan-bulan atau hari-hari tertentu seperti hari Selasa atau hari Rabu dan lain sebagai bulan atau hari nahas. Tidak baik. Hari full lah, hari celaka, hari nahas, hari sial, hari sial lah. Dan hari tentu, hari bertuah, hari baik, maka boleh dikatakan semuanya palsu lah. Paling baik pun ia sangat baik. Ada orang tua ni nak cara nikah ni tengok hari, tak salah. Ni apa ada unsur-unsur ni lah. Nak tengok hari tertentu tu karuk, sial karuk lah. Tak ada hari sial, hari tak molek, hari molek tak ada. Serupa berlaku dah. Kalau ni asal ke cuti, orang cuti kat nikah. Tak secara lah. Ke cuti lah. Nikah tu bukan kerana hari molek atau tak molek dah. Pasal hari sial-sial ni hadis ni palsu berlaku dah. Secara umumnya sangat doa itu jaga dah. Secara umumnya palsu berlaku. Okay, habislah kita tentang usul 40 usul. Ada lagi 99 jilid lain lah. Tahu bila boleh tubik lah. Nak boleh tubik pula tebal setahun ni juga atau tebal lagi, tahu tak? Habislah kita ni. Nak baca ke sikit kita rujuk ke nama kitab. Ada berapa benda nak 1000 buah ni rujuk ke dia? Banyak lah. 355 lah. 355. Kita baca sikit dah. Nama buku terbitan pertama Al-Quran, yang kedua Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi, Darul Kutub Ilmiah Beirut, Lebanon. Karangan Imam Ibn Arabi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ishbili Al-Maliki, meninggal 543 Hijrah. Ni Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Tuhfatul Ahwazi salah lagi ni. Ni lain, ni Ibn Arabi Al-Maliki dah. Yang ketiga, kitab ketiga rujukan Amalul Yaumi wa Lailah. Darul Qiblah lil Thaqafah lil Islamiyah wa Muassasah Ulumul Quran Jeddah Beirut. Ibn Sunni Ahmad bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim bin Asbat bin Abdullah bin Ibrahim bin Budah Ad-Dinawari. Ibn Sunni meninggal 304 Hijrah. Awal lagi Ibn Sunni awal 304 Hijrah lagi dah. Seterusnya kitab keempat ada Awariful Ma'arif Al-Maktabah Syamilah As-Suhrawardi. Umar bin Muhammad bin Abdullah As-Suhrawardi, meninggal dengan 30 Hijrah. Suhrawardi, Awariful Ma'rifah, kitab sufinya. Yang kelima Abjadul Ulum Darul Ibn Hizam Nawab Siddiq Hasan Khan Al-Kinauji, meninggal 1307 Hijrah. Ni raja ni lah, Siddiq Hasan Khan.
Nah, raja tulis kitab banyak ni. Raja Kaji Aidullah, antara kaji kecil di India ni. Lepas tu kalah. Dia kena ad-du'a ni. Darul Kutub Ilmiah Beirut. At-Tabrani, Al-Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Matir Al-Lakhmi Abdul Qasim meninggal 360 Hijrah. Yang ketujuh, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, Muassasah Risalah Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti Abdul Rahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. Ad-Durrul Mansur ni kitab tafsir dia. Yang ke-8, Ad-Du'afa Al-Kabir Darul Maktabah Al-Ilmiyah di Beirut Al-Uqayli. Abu Ja'far Muhammad bin Amr bin Musa bin Hamad Al-Uqayli meninggal 322 Hijrah. Ad-Du'afa Al-Kabir ni kitab ni palsu tadi doa ni apalah. Yang ke-9, Ad-Du'afa wal Matrukin. Perawi, cerita perawi ni. Ni Ibn Jauzi Jalaluddin Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi meninggal 579 Hijrah. Lewat sikit lah. Dah. Al-Uqayli ni awal. Ni Ad-Du'afa wal Matrukin. Perawi dhaif dan matruk. Yang ke-10, Ad-Du'afa wal Matrukin. Darul Wa'in Halab Al-Maktabah Asy-Syamilah An-Nasa'i. Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ab An-Nasa'i meninggal 303 Hijrah. Ni Imam Nasa'i lah. Ada dah kitab dia nak. Pasal perawi dhaif dan matruk. Yang ke-11, Ahkamul Quran Darul Kutub Ilmiah Beirut Lebanon. Imam Ibn Al-Arabi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ishbili Al-Maliki meninggal 543 Hijrah. Ni kitab tafsir besar tentang ke Ahkamul Quran lah. Tafsir Quran tentang hukum-hukum Quran. Imam Ibn Arabi Al-Maliki. Dah. Supaya tak ada lah. Ada telah Hazi Syarul Sunnah Tirmizi dia juga dah. Yang ke-12 dah. Asanul kalam fima yata'allaqu bis sunnah wal bid'ah min al ahkam. Matabah Kurdistan Ilmiah bidarbil musmat bil Jamaliyah Mesir Al-Qahirah. Bekas Mufti Mesir Syekh Muhammad Bakhit. Dah. Meninggal 1354 Hijrah. Ni Mufti Mesir pun kritik ni cerita pasal ni hadir rujuk Imam Mulana Asli ni pasal sambut Tamil tu Rasul lah. Jadi bukan Wahabi lah. Kritik-kritik Syekh Azhar pun ada kritik dah. Dah karut lah. Yang 13, Akhbar Asfahan, Tarikh Asfahan, Darul Kutub Ilmiah Beirut. Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran Al-Isfahani meninggal 430 Hijrah. Abu Nu'aim ni. Akhbar Asfahan. Yang ke-14, Akhbar Makkah, Darul Khadr Beirut Al-Fakhi. Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Abbas Al-Makki Al-Fakhi meninggal 272 Hijrah. Akhbar Makkah kerangan Al-Fakhi. Al-Aqla wal Fadluhu An-Nashir Maktabah Al-Quran Mesir. Ibnu Abi Dunya Abdul Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubad bin Sufyan bin Qais Al-Baghdadi Al-Umawi Al-Qurashi meninggal 281 Hijrah. Kelebihan akal ni masalah jugalah setengah-setengah tu ataulah banyaklah hadis palsu dia. Yang ke-16, Al-Awasi min Al-Qasim Darul Jail Beirut Lebanon. Imam Ibn Al-Arabi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ishbili Al-Maliki meninggal 543 Hijrah. Ini pun tokoh yang sama dia. Ibn Arabi Al-Maliki. Tafsir, ada tafsir Ahkamul Quran ni, ada tafsir lain dah. Ada tokoh hak lebih suhu lah. Ahkamul Quran hak besar tu dah. Imam Qurtubi hak ni tak. Ni hak Imam Ibn Arabi Al-Maliki dah. Ibn Arabi Al-Maliki. Ni Awasi bin Al-Qasim ni kitabnya bagus. Tentang jawapan terhadap riwayat-riwayat yang mengkritik para sahabat dah. Jawapan-jawapan terhadap yang menghina tentang peperangan di antara sahabat, itulah jawab dah. Seterusnya Al-Ilala Maktabah Ainul Jami'ah Ar-Riyadh. Ibn Abi Hatim Imam Hafiz Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Ar-Razi meninggal 307 Hijrah. Kita ilah hadis lah. Ini ngaji khusus penyakit-penyakit hadis. Yang ke-12, Al-Ilal Mutanahiyah fil Hadits Al-Wahiyah. Idaratul Ulum Al-Ithariyah Faisal Abad Pakistan. Ibn Jauzi kerangan ini Ibn Jauzi Jamaluddin Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi meninggal 597 Hijrah. Ke-19, Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah Ilal Ad-Daraqutniyah. Ni kitab ilah Imam Daraqutniyah. Darut Tayyibah Riyadh. Ad-Daraqutni Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An-Nu'man bin Dinar Al-Baghdadi Ad-Daraqutni.
Ad-Daraqutni meninggal 385 Hijrah. Nah. Kita ilah juga dah. Penyakit-penyakit hadis. Yang kedua pula Al-Uqubat, Daru Ibn Jawzan Beirut Lubnan. Ibnu Abi Dunya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais Al-Baghdadi Al-Umawi Al-Qurashi meninggal 281 Hijrah. 21 kitab 1 Al-Ahad wal Masani Darul Rayah Ar-Riyad. Ibnu Abi Asim Abu Bakar Abu Asim Ahmad bin Amr bin Ad-Dahhak bin Makhlad Al-Syaibani meninggal 287 Hijrah. Yang ke-22 Al-Athar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah Maulana Abdul Hayy Al-Luqnawi dah. Ni perlu banyak dirujuk lah. Athar Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah, cerita tentang hadis yang hadis palsu lah. Yang ke-23 Al-Adab Al-Mufrad Darul Basyair Al-Ismaiyah Beirut. Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari meninggal 256 Hijrah. Ni kitab selain Sahih Bukhari, Imam Bukhari buat juga kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan tahap kesahihannya tidak sama lah. Tidak kuat. Tidak semuanya sahih lah. Ada perbahasan. Yang ke-24 dah Al-Ahadits Al-Mukhtarah Darul Khadr Lit-Tab'ah wal Nashr wat Tawzi' Beirut Lubnan. Hadis yang terpilih ni. Dia Al-Maqdisi Diyauddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi meninggal dengan 43 Hijrah. Tak silap saja hadis ni dikira sahih ni, yang terpilih ni. Jadi sahih ke oleh Dia Al-Maqdisi dah. Yang ke-25 Al-Ajwabatul Mardiyah fi ma yasi ila As-Sakhawi anhu min al-ahadits an-nabawiyah. Darraya lin-nashr wa tawzi'. Ni Imam Sakhawi lah, sezaman dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti lah. As-Sakhawi Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi meninggal 902 Hijrah. Ke-26 ada Al-Akhbar At-Tiba Darul Ihya Al-Qutub Al-Arabi Insya Al-Babi Al-Halabi wa Syurakaihi Al-Qahirah. Ni perkarangan Ad-Dinawari Abu Hanifah Ahmad bin Daud Ad-Dinawari meninggal 282 Hijrah. Bagi Abu Hanifah pengasas mazhab Hanafi tu tidak, Abu Hanifah Ad-Dinawari dah. Al-Akhbar At-Tiba. Khabar yang panjang tahu dah. Yang ke-7 Al-Asma' wa Sifat Maktabah Aswadi Jeddah Maktabah Asy-Syamilah dan Maktabah Syamilah dah. Al-Bahaqi Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa meninggal 458 Hijrah. Ni kitab karangan Imam Bahaqi dah, Asma' wa Sifat. Yang ke-28 Al-Asrar Al-Marfu'ah fi Akhbar Al-Mawdu'ah. Al-Asrar Al-Marfu'ah fi Akhbar Al-Mawdu'ah Al-Ma'ruf bil Mawdu'atul Kubra bil Mawdu'atul Kubra Darul Amanah wa Muassasatul Risalah. Mula Ali Qari Nuruddin Ali bin Muhammad bin Sultan meninggal 1014 Hijrah. Ni Mula Ali Qari dia. Asrar Marfu'ah fi Akhbar Al-Mawdu'ah. Yang ke-9 Asbah wan Nazair Darul Kutub Ilmiah Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin As-Subqi meninggal 771 Hijrah. Karangan Tajuddin Subqi lah. Asbah wan Nazair. Kitab usul fiqh dah. Yang ke-30 Al-Ba'ats 'ala al-Inkar Al-Bid'ah wal Hawadis Darul Huda Al-Qahirah. Abu Syamah Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Dimashqi meninggal dengan 65 Hijrah. Ni Abu Syamah ni. Ni pun kitab terkenal rujuk dalam bab bid'ah ni. Al-Ba'ats 'ala al-Inkar Bid'ah wal Hawadis. Selagi Imam Suyuti ni. Peliklah. Imam Suyuti ni ada orang praktikal tapi kitab dia bagi dari segi hujah dan kekuatan dia. Yang ke-31 dah. Al-Bidayah wa Nihayah Darul Ihya At-Turas Al-Arabi. Ibnu Katsir Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi meninggal 774 Hijrah. Yang ke-32 Al-Fakhri fil Adab As-Sultaniyah wa Duwali Al-Islamiyah Darul Qalam Arabi Beirut. Ibnu At-Tiqtaqi Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Tabah Al-Alawi Abu Ja'far meninggal 709 Hijrah. Tahulah kitab gapo ni nak. Kajian nak. Yang ke-33 Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra Al-Maktabah Al-Islamiyah ataupun Al-Kitab campur dengan Maktabah Syamilah. Ni karangan Ali bin Hajar Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Hatami Al-Maqi Asy-Syafi'i meninggal 974 Hijrah. Ni kitab Ibn Hajar Al-Hatami dah, tokoh besar mazhab Syafi'i. Ni pun kritik juga Maulidur Rasul dah. Nah. Yang ke-34 Al-Fatwa Al-Hadisiyah Darul Fiqh Al-Maktabah Syamilah ataupun Maktabah Syamilah.
Ibn Hajar Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Tami Al-Faqih Al-Syafi'i meninggal 974 Hijrah. Al-Fatwa Al-Hadisiyah. Yang 35 Al-Fatwa Al-Hindiyah, Fatwa Alam Ghiriyah dah. Alam Ghiriyah ataupun Fatwa Al-Hindiyah dah. Cara fikir. Sekumpulan ulama di bawah pimpinan Syekh Nizamuddin Al-Bakhi. Ni fatwa besar dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dah. Jadi kitab dia Al-Fatwa Al-Hindiyah. Ni terkenal dah. Kalau nak rujuk mazhab Hanafi, ensiklopedia dia fiqh mazhab Hanafi sini lah. Yang ketiga benar Al-Fathur Rabbani li tartib Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani, Darul Ihya At-Turath Al-Arabi. Al-Ahmad bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Banna As-Sa'ati meninggal 1378 Hijrah. Saya tak silap ayah ni karangan ayah kepada Imam Hasan Al-Banna tu lah. Tak tahu betul tak. Al-Banna, ni keturunan dia lah. Kalau betul lah. Jadi ni syarah Fathur Rabbani. Dia kitab, dia buat khidmat pada kitab Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Yang ketiga Al-Fathus Samawi bi takhrij ahadits Qadi Al-Badawi Darul Asimah Ar-Riyad Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Munawi Zainuddin Muhammad Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Adi Al-Munawi meninggal 1031 Hijrah. Ini kitab Imam Nawawi dah. Imam Nawawi dah. Yang ke-38 Al-Fawaid Maktabah Ar-Rusyd Ar-Riyad dan juga Maktabah Syamilah. Tamam Abdul Qasim Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Abdullah bin Al-Junaid Al-Bajaldi Al-Razi meninggal 414 Hijrah. Kitab Al-Fawaid. Yang ke-39 Al-Fawaidul Majmu'ah Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah Darul Kutub Ilmiah Beirut Lubnan dan juga Maktabah Syamilah. Karangan Asy-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani meninggal 1250 Hijrah. Ini terkenal lah kitab. Kitab dulu ke bab hadis palsu ni antara terkenal juga lah. Al-Fawaidul Majmu'ah. Imam Syaukani lah, Imam Syaukani. Yang ke-40 Al-Firdaus bil Ma'thur Al-Khitab. Al-Firdaus bil Ma'thur Al-Khitab Darul Kutub Ilmiah dan juga Maktabah Syamilah. Abu Syuja' Syirwah bin Syahardar bin Syirwah Ad-Dailami meninggal 509 Hijrah. Yang ke-41 Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Al-Fasal fil Milal wal Ahwal wan Nihal terbitan Maktabah An-Nasyir, Maktabah Al-Khaniji Al-Qahirah dan juga Maktabah Syamilah. Karangan Ibn Hazm Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri meninggal 459 Hijrah. Inilah Spanyol dah Al-Qurtuba, Qurtubi Andalusia. Yang ke-42 dah Alfiyatul Al-Hafiz Al-Iraqi At-Tabsirah wa Tazkirah Alfiyah Al-Hadithiyah Maktabah Darul Minhaj Ar-Riyad. Karangan Al-Iraqi Imam Abu Fadl Zainuddin Abdul Rahman bin Husain bin Abdul Rahman Al-Iraqi meninggal 806 Hijrah. Ini tak guru pada Ibn Hajar kita. Iraqi Zainuddin Al-Iraqi iaitu Alfiyah Hafiz Al-Iraqi. Inilah 100 ilmu hadis ni. 100 1000 dah Imam Hadis. Syair Imam Hadis. Nazam dia dah. Okey, bab 3 dah. Al-Furqan Tafsir Quran Pustakaan Pres Ya Hasan Bandung ke apa dia nak. Yang keempat Al-Furuq min Al-Kafi. Ni kitab Syiah dah. Al-Kulaini Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini meninggal 329 Hijrah. Lepas tu Al-Furuq. Anwarul Buruq fi Anwa'ul Furuq An-Nasyir Alamul Kutub. Karangan Al-Qurafi Abdul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdul Rahman Al-Maliki meninggal 304 Hijrah. Al-Furuq. Kitab ni. Yang ke-6 Al-Fusul fi Siratul Rasul Maktabah Syamilah Ibn Katsir Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi meninggal 304 Hijrah. Imam Ibn Katsir anak murid pada Ibn Taimiyah lah. Kitabnya Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang ke-7 Al-Fusulul Muhimmah fi Usulil A'immah. Ni kitab Syiah ni Al-Hur Al-Amili ni kitab Syiah dah. Al-Hur Al-Amili. Yang ke-8 Al-Ghunyah li Talibit Tariq Al-Haqqi ataupun Rujatul Talibinah. Darul Kutub Ilmiah Beirut Lubnan. Karangan Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Apa tu? Saidu Tok Wali lah, penghulu sekali Tok Wali. Syekh Abdul Qadir Jalani, Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janaki Dos Al-Hasani Abu Muhammad Mahyuddin Al-Jilani meninggal 561 Hijrah. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani ni banyak keramat lah, dia banyak ceritanya betul. Kalau tidak karut tak tahulah. Kitab dia Ghalatul Talibin. Dia ni berakidah salah. Akidah macam kata akidah Wahabi lah.
Tapi kitab dia kalau At-Talib ni banyak juga dah hadis dhaif palsu pun dia. Ya menyentuh hatilah, da'i lah. Dia ceramah ke apa ni menyentuh hati orang lah. Sehingga tuyuk masuk Islam, taubat macam-macam lah. Tapi gitulah, ada kelebihan ada kekurangan. Kitab dia banyaklah hadis dhaif palsu, bid'ah banyak dah. Yang ke-49 Al-Hawadits wal Bid'ah Darul Ibn Jauzi karangan At-Tartushi, Muhammad bin Walid bin Muhammad bin Khalaf Al-Qurashi Al-Fihri Al-Andalusi Abu Bakar At-Tartushi meninggal 520 Hijrah. Ini pun terkenal juga dah. Kitabnya selalu dirujuk dah Al-Tartushi, dan juga tadi kitab Abu Syamah dah Al-Ba'ats Al-Inkar Al-Bid'ah wal Hawadits, cerita tentang bid'ah-bid'ah. Dah. Lepas tu selagi kitab Imam Suyuti lah. Lebih kurang kita tajuk dia. Okay, apa? Yang ke-50 Al-Hawi lil-Fatawi ni Darul Fiqr lil-Tab'ah wal Nashr Beirut Lubnan. Ni karangan Al-Imam Jaluddin As-Suyuti. Abdul Rahman bin Abi Bakar Jaluddin As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. Al-Hawi lil-Fatawi. Ini terkenal rujuk kan. 2 jilid lah. Tapi banyak orang rujuk lah. Tak terima tu tak apalah. Tapi nak ayat dia kitab yang selalu diperbahaskan. Yang ke-51 Al-I'tisam Nashr Darul Ibn Affan As-Saudiyah. Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Asy-Syatibi meninggal 790 Hijrah. Ini kitab tentang bid'ah ni, Al-I'tisam. Terkenal lah Asy-Syatibi ni. Yang ke-52 Al-Ibda' fi Maghadar Ibtida' Maktabat Rushd Ar-Riyadh. Syekh Ali Mahfuz meninggal 1361 Hijrah. Ni Syekh di Azhar lah. Ulama besar di Azhar. Tetapi tak tahulah apa tidak jadi rujukan sangat oleh ustaz-ustaz Mesir kita dah. Sedangkan dia lah syekh besar dalam bab ni, memang dalam bab bid'ah ni dirujuk ni. Bahkan universiti tempatan kita pun ni jadi selibah kalau bab bid'ah ni. Universiti Usim ke apa je rujuk kita ni nah. Universiti mana-mana pun saya tengok tak ni lah rujukan dia Al-Ibda' fi Madar Ibtida' Syekh Azhar ni dah. Syekh Al-Azhar, tapi syekh besar dalam Azhar juga, Kibarul Azhar lah. Kibarul Ulama fi Azhar itu Syekh Ali Mahfuz meninggal 1361 Hijrah. buku dia ni jadi teks, buku teks lah rujukan. Jadi buku teks di universiti. Yang ketiga Al-Imamah wa Siyasah Darul Kutub Alimiyah Ibn Qutaybah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Ad-Dinawari meninggal 270 Hijrah. Ni kitab karuk, kitab Syiah, ni kaitkan dengan Ibn Qutaybah Sunni lah. Ni kitab Syiah ni. Al-Imamah wa Siyasah ni kitab Syiah. Yang ke-54 Al-Intisar lil-Quran Darul Fath Amman Darul Ibn Jauzi Beirut Al-Baqillani Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Al-Qasim Al-Baqillani Al-Maliki meninggal 403 Hijrah. Al-Baqillani lah. Al-Intisar lil-Quran. Yang ke-55 Al-Irsyad Syekh Mufid. Ni kitab Syiah ni Mufid ni. Al-Irsyad. Yang ke-56 Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah Darul Kutub Alimiyah Beirut. Karangan Hafiz Ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Ibn Hajar Asqalani dah. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah ni terkenal, kitab yang sangat terkenal dah. Yang ke-7 Al-Islam Aqidah wa Syariah Darul Syuruk. Al-Imam Al-Akhbar Al-Syekh Mahmud Syautuk meninggal 1383 Hijrah. Al-Islam Aqidah wa Syariah. Yang ke-8 Al-Isra'iliyat wal Mawdu'at fi Kutub Tafsir Maktabah Sunnah dan Maktabah Syamilah dah. Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad bin Suwailim Abu Syubah meninggal 1403 Hijrah. Ni pun terkenal kitab tentang Isra'iliyat, riwayat Isra'iliyat dan Mawdu' dalam kitab tafsir dia. Yang ke-9 Al-Isti'ab fi Ma'rifati Ashab Darul Jil Beirut dan juga Maktabah Syamilah. Karangan Ibn Abdul Bar, yakni Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Namiri Al-Qurtubi meninggal 403 Hijrah. Ni pun tokoh ulama besar Qurtubah lah. Isti'ab fi Ma'rifati Ashab. Kitab terkenal dia tu lah. Kitab apa? Syarah Muwatta' Imam Malik tu. Kitab besar dah. Apa nama? Tak bagi dah. Jadi dia ni terkenal juga. Ibn Abdul Bar. Yang ke-60 Al-Isyarah ila Siratul Mustafa wa Tarikh man ba'dahu min al-Mukhlafa Darul Qalam Damsyik Darul Syamiyah Beirut. Mughaltai bin Khalid bin Abdullah Al-Musri Al-Hanafi meninggal 762 Hijrah. Ni Mughaltai dah. Ni antara tokoh yang di tesis apa? Ustaz Kamilin Jamili ni. Dah. Dr. Kamilin Jamili antara kitab antara syekh yang dia buat tesis dia pasal Mughaltai ni lah.
Ini tarikh ni kita tahulah kitab mana dah. Okey, yang ke-61 al-itqan fi ulumil Quran al-hay'ah al-musriyah al-'ammah lil kutub dan juga al-maktabah syamilah. Karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. Kitab ulumul Quran lah, ulumul Quran ni antara rujukan lah. Ngaji Mesir ke apa ni lah. Kitab dia jadi macam kitab buku teks dia lah. Al-itqan fi ulumil Quran. Yang ke-62 al-jaddu al-hasis fi bayani ma laysa bi hadis. Darrayah ruwayat. Karangan Ahmad bin Abdul Karim bin Saudi Al-Ghazi Al-Amiri meninggal 1143 Hijrah. Ni tentang hadis fasal muh juga dia dah. Okey, yang ketiga Al-Jami' As-Saghir Darul Qata' Ilmiah Beirut Lebanon. Jalaluddin As-Suyuti Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. Al-Jami' As-Saghir. Dah ada 3 kitab besar ke dah. Al-Jami' Al-Kabir ada juga dah. Tak apalah. Yang keempat Al-Jar wa Ta'dil Tab'an Majlis Dairatul Ma'arif Al-Asmaniyah bi Haidar Al-Abad Al-Dukni Al-Hindi Darul Ihya Turah Arabi Beirut. Ada 3 syarikat, ada 3 cetakan dah. Al-Jar wa Ta'dil karangan Ibn Abi Hatim Al-Imam Hafiz Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Ar-Razi meninggal 327 Hijrah. Ni tokoh-tokoh ilmu rijal. Hebatlah Ibn Abi Hatim ni. Anak kepada Abi Hatim ni, ayah dia pun hebat juga. Buat kitab Jarh wa Ta'dil lah. Yang ke-25 Al-Junnah li Ahli-Sunnah. Maulana Muhammad Abdul Ghani Khan. Perisai dah. Yang ke-66 Al-Kafi. Mansyurah Al-Fajr Beirut Lebanon. Muhammad bin Yaqub Al-Qulani meninggal 329 Hijrah. Ni kitab Syiah ni Al-Kafi. Yang ke-67 Al-Kamil fi Tarikh Darul Qutub Arabi Beirut Lebanon. Ibn Asir Al-Jazari Abul Hasan Ali bin Abil Karam Muhammad bin Muhammad meninggal 130 Hijrah. Al-Kamil fi Tarikh kitab tak besar lah, kitab besar lah. Ikut dia riwayat buah laka dah. Nak kaji pula dah. Yang ke-8 Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Al-Qutub Al-Ilmiyah Beirut Lebanon. Karangan Ibn Adi yang Imam Abu Ahmad Abdullah bin Adi Ar-Jurjani meninggal 365 Hijrah. Ni pun rujukan besar juga dalam ilmu rijal dah. Ni kitab tentang orang rijal yang dhaif, perawi-perawi yang dhaif. Yang ke-9 Al-Kashf Al-Hasis an man rumiya bi wad' al-hadis. Maktabah An-Nahdah Al-Arabiyah Beirut. Burhanuddin Al-Halabi Abdul Wafa Ibrahim bin Muhammad bin Khalil At-Tarabulsi Asy-Syafi'i meninggal 841 Hijrah. Yang ke-70 Al-Kashf wal-Bayan Tafsir As-Sa'labi Darul Ihya Al-Turas Al-Arabi Beirut Lebanon. Karangan As-Sa'labi Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'labi meninggal 407 Hijrah. Yang ke-71 Al-Kashif Darul Qiblah lil Thaqafah Al-Islamiyah Muassasah Ulum Al-Quran Jeddah. Ni karangan Az-Zahabi Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaimas meninggal 740 Hijrah. Imam Zahabi Al-Kashif kitab dia. Kat mana kita nak berhenti ni? Panjang dah. Setakat tu dulu dah nama kitab ni. Setengah tak baca dah, tapi saya baca juga supaya kita ni dengar sikit. Nama kitab biar kenal kitab sini. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallahumdika subhanakumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.